Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita sambung belajar buat ulang kaji soalan-soalan SPM untuk matematik KBSM. Kali ini kita akan belajar tajuk graf fungsi yang biasa disoal pada nombor 12 kertas 2 bahagian B. Bagi membolehkan anda memahami cara menjawab soalan dengan jelas, cikgu akan terangkan dahulu konsep yang berkaitan dengan graf fungsi. Okay, di sini tertera beberapa bentuk graf. Yang pertama ini, grafnya berbentuk garis lurus. Ini kita namakan sebagai graf linear. Okay, bagaimana untuk mengenalinya? Graf linear ialah dalam persamaan itu pada X-nya kuasanya adalah 1. Contoh ini, Y bersama dengan 1/2X. X-nya adalah kuasa 1. Jadi bagi graf yang mana X kuasa 1, grafnya adalah graf linear yang berbentuk garis lurus. Garis lurus sama ada condong ke kanan ataupun condong ke kiri. Untuk graf yang condong ke kanan, nilai A-nya adalah positif. Di depan ni, A-nya adalah positif, grafnya condong ke kanan. Manakala untuk graf garis lurus yang condong ke kiri, nilai A-nya adalah negatif. Ini contohnya, nilai A di sini bersamaan dengan negatif 1. Jadi untuk graf garis lurus yang condong ke kiri, nilai A-nya adalah negatif ataupun yang kurang daripada kosong. Jadi itu untuk graf fungsi linear. Fungsi linear berbentuk garis lurus, kuasa tertinggi bagi X-nya adalah 1. Okey, jenis yang kedua, tadi jenis yang pertama. Jenis yang kedua ialah kita panggil fungsi kuadratik. Fungsi kuadratik kita lihat pada X-nya adalah kuasa 2. Okey, contoh Y bersamaan dengan X kuasa 2 ataupun cikgu letakkan nombor 2X kuasa 2. Bagi kuasa 2, grafnya adalah fungsinya adalah fungsi kuadratik, grafnya berbentuk melengkung, sama ada melengkung ke atas ataupun melengkung ke bawah. Untuk yang melengkung ke atas ini sama juga bergantung kepada nilai A. Untuk A yang lebih besar daripada kosong, grafnya adalah melengkung ke atas. Untuk graf di mana nilai A-nya kurang daripada kosong, contohnya ini negatif, Y bersamaan dengan negatif X kuasa 2, di mana nilai A di sini bersamaan dengan negatif 1, iaitu A kurang daripada kosong, grafnya adalah melengkung ke bawah. Jadi jenis yang ketiga pula, di mana fungsi itu dipanggil fungsi kubik. Di mana pada X adalah kuasanya adalah 3. Contohnya Y bersamaan dengan 3X kuasa 3. Kuasa 3, graf ini ialah graf ini berbentuk melengkung ke atas dan ke bawah. Contoh yang ni melengkung menghala ke kanan, yang ni melengkung menghala ke kiri. Di tengah-tengah ini ialah titik perubahan arah lengkungannya. Jadi untuk yang melengkung ke kanan ini sama juga nilai A-nya adalah positif, iaitu lebih besar daripada kosong. Yang melengkung ke sebelah kiri ini nilai A-nya adalah negatif, iaitu kurang daripada kosong. Kita lihat pada contoh ini A-nya positif, grafnya melengkung ke kanan, yang ini A-nya negatif, grafnya melengkung ke kiri. Okay, yang seterusnya ialah jenis yang keempat ialah fungsi salingan. Fungsi salingan ini ialah untuk graf di mana nilai X-nya adalah negatif. Okey, contoh ini Y bersamaan dengan 4/X. 4/X itu kita boleh tuliskan sebagai 4X kuasa negatif 1. Jadi untuk kuasanya negatif, ini ialah graf salingan. Okay, ada dua jenis graf salingan. Okay, yang pertama di mana nilai N ini negatif 1 dan satu lagi nilai N itu kuasanya itu ialah contohnya ini negatif 2. Sekarang cikgu akan tunjukkan bagaimana mencari nilai Y menggunakan kalkulator. Biasanya untuk soalan bahagian A, anda diminta melengkapkan jadual. Diberi sebahagian nilai yang telah lengkap dan biasanya anda dikehendaki mencari dua nilai Y daripada nilai X yang diberi.
Jadi langkah pertama ialah kita masukkan persamaan ini menggunakan alpha X. Okay, X kuasa 3, nampak X kita tekan alpha X kuasa 3. So 3 masuk sini kena tekan shift. X kuasa 3 ambil yang di belakang ni. Kemudian tambah 2 X kuasa 2, tekan 2 dahulu. X itu tekan alpha X. Okay, yang tanda kurungan ini. Kemudian kuasa 2. Ini tekan kuasa 2. Okay, tengok perhatikan bentuknya sama dengan persamaan yang diberi. Okay, tolak 5X. 5X. Okay, alpha. Untuk X mesti tekan alpha X. Tolak 6. Okay, sebelum kita mencari nilai X bersamaan dengan negatif 3, uji dahulu untuk nilai yang diketahui. Umpamanya di sini X negatif 4 sepatutnya Y-nya adalah negatif 18. Okay, kita cuba masukkan, tekan calculate. Okay, masukkan X sama dengan negatif 4. Okay, untuk negatif ini, jangan tekan negatif yang di bawah ini. Kita ambil negatif yang di atas ini. Negatif 4. Okay, tekan sama dengan. Okay, jadi akan dapat negatif 18. Jadi betul. Apabila di sini betul, kita boleh kira yang lain. Jadi tekan lagi calculate. Okay, negatif. Negatif ambil yang dalam kurungan ini. Negatif 3. Kemudian sama dengan. Okey, sama dengan kosong. Okey, isikan kosong di bawah ini. Di bawah X sama dengan negatif 3. Y-nya kosong. Okey, satu lagi. Kita cari nilai X sama dengan 1. Okey, tekan lagi calculate. X sama dengan 1. Kemudian tekan sama dengan negatif 8. Okey, cikgu tunjukkan pula untuk fungsi yang kedua ataupun persamaan yang kedua. Sama juga caranya. 5. Tekan 5. Tolak 4, nampak saja X tekan alpha X. Okey, yang tanda kurungan terbalik ni. Tolakkan dengan 2 alpha X. Kemudian kuasa 2. Okey, sekarang kita calculate. Macam biasa, macam tadi kita test dahulu salah satu nilai. Contohnya ambil kosong, X kosong, sepatutnya Y-nya 5. Okey, tekan kosong. Sama dengan, okey betul, Y-nya 5. Jadi barulah kita boleh kira yang lain. Untuk X sama dengan negatif 2. Tekan calculate. Okey, negatif ni ambil yang di atas ni. Tanda kurungan negatif 2. Okey, sama dengan 5. Jadi isikan tempat kosong dengan 5. Okey, satu lagi. X sama dengan 3. Tekan lagi calculate. Okey, masukkan X sama dengan 3. Kemudian tekan sama dengan. Jadi di sini ialah negatif 25. Sebelum kita buat latihan yang lengkap untuk nombor 12, cikgu akan tunjukkan satu lagi bahagian yang penting. Tadi cikgu dah tunjukkan A. Okay, bagaimana caranya untuk mencari nilai menggunakan kalkulator. Dan satu lagi ialah bahagian D yang juga sangat penting. Dan biasanya pelajar melakukan kesilapan ataupun pelajar meninggalkan tak jawab bahagian ini. Jadi tekniknya ialah biasanya untuk bahagian ini apabila telah selesai melukis graf, anda diminta melukis satu garis lurus. Jadi garis lurus yang ingin dilukis perlulah ada persamaannya. Jadi persamaan yang memuaskan yang diberi ini, apakah persamaannya memuaskan persamaan yang diberi ini? Tekniknya ialah kita ambil yang diberi ini, yang memuaskan ini X kuasa 3 tambah 2X kuasa 2 tolak 8X tolak 3 sama dengan 0. Kemudian kita bandingkan dengan yang asal. Yang asal ini susun semula biar kedudukan sama dengan yang diberi ini. Jadi sama dengan ini, cikgu tuliskan di atasnya Y dahulu. Biar bentuk sama dengan yang baru ni. Okay, yang lain X kuasa 3 ikut turutan. X kuasa 3 tambah 2X kuasa 2 tolak 5X tolak 6. Okay, apabila kita telah susun begini, selesaikan secara persamaan serentak di mana yang sama ni kita hapuskan. Ini ialah sama, hapuskan bermaksud jadikan dia sifar. Jadi oleh kerana untuk menjadikan sifar kita perlu tolakkan dia. Tolakkan supaya jadi sifar. Yang lain ikut tolak. Jadi 2X kuasa 2 tolak 2X kuasa 2 akan dapat sifar. Jadi tak perlu tulis. Yang ini negatif 5X tolakkan dengan negatif 8X. Untuk mengelakkan kesilapan, cikgu tuliskan kembali negatif 5X tolak kerana operasinya tolak. Kemudian nombornya negatif 8X. Okay, manakala untuk negatif 6 pula tolak kerana operasinya ini sini tolak.
dengan negatif 3. Dan Y, tolak kosong ialah Y. Jadi selesaikan di sini akan dapat positif. Ini juga akan dapat positif. Jadi negatif 5X tambah 8X akan dapat 3X. Negatif 6 tambah 3 akan dapat negatif 3 sama dengan Y. Jadi untuk kes ini murid-murid perlu melukis garis lurus yang memuaskan persamaan Y bersamaan dengan 3X tolak 3. Jadi untuk melukiskan garis lurus, anda hanya perlu mencari 2 titik sahaja. Jadi biasanya kita akan ganti masukkan mana-mana 2 nilai X. Contohnya X0 ataupun X sama dengan 1. Ganti masukkan ke dalam persamaan ini akan dapat nilai Y. Barulah diplot graf untuk bina garis lurus. Untuk lebih jelas, cikgu tunjukkan satu lagi contoh soalan yang melibatkan D. Jadi A tadi kita telah pun mencari nilai. Sekarang untuk menjawab D, teknik ini juga sama di sini. Lukis satu garis lurus yang memuaskan persamaan ini. Jadi sama juga tekniknya kita buat. Kita susun balik 2X kuasa 2 sama dengan 15. Kemudian bandingkan dengan persamaan yang asal. Iaitu Y bersamaan dengan 5 tolak 4X tolak 2X kuasa 2. So, dalam kes ini, kita tidak perlu menggunakan kaedah penghapusan. Kita boleh saja menggunakan kaedah penggantian kerana di sini 2X kuasa 2 bersamaan dengan 15. Jadi, kita boleh ganti masukkan 2X kuasa 2 ini sebagai 15. Ganti masukkan 2X kuasa 2 ini ke tempatnya. Nanti masuk dengan nilai 15. Jadi bersamaan dengan 5 tolak 4X. Tolakkan dengan 2X kuasa 2 ganti 15. Okay, kaedah penggantian. Y bersamaan dengan negatif 4X. 5 ditolakkan dengan 15 akan dapat negatif 10. Jadi inilah dia persamaan garis lurusnya. Jadi untuk melukiskan garis lurus ini sama juga caranya. Kita cari 2 titik koordinat iaitu X dan Y. Masukkan pilih mana-mana nilai X dan juga mana-mana 2 nilai X. Kemudian ganti masukkan nilai X yang dipilih itu ke dalam fungsi ini. Ke dalam persamaan garis lurus ini. Apabila telah mendapat nilai Y, barulah kita plotkan graf garis lurus. Sekarang kita mula menjawab soalan lengkap bagi tajuk graf fungsi yang biasa disoal pada nombor 12 bahagian B kertas 2. Jadi dimulai dengan soalan A. Anda dikehendaki melengkapkan jadual. Ini jadualnya dan diberi persamaan. Jadi untuk mencari nilai X ini apabila X bersamaan dengan negatif 3 dan satu lagi nilai Y apabila X bersamaan dengan 2. Anda boleh menggunakan kalkulator menggunakan fungsi alpha X sebagaimana yang telah saya terangkan di awal video tadi. Ataupun boleh juga kita gunakan kaedah kiraan biasa, negatif 3X sama dengan negatif 3. Y ini ialah ganti masukkan tempat X dengan negatif 3. Kuasa 3 tolakkan dengan 5X. Tempat X ni terus gantikan dengan negatif 3 tolak 12. Jadi menggunakan kalkulator juga anda akan mendapat jawapannya ialah negatif 24. Jadi jawapannya ialah negatif 24. Okey, untuk X sama dengan 2. Selain daripada menggunakan fungsi alpha X tadi, kalau kita buat kiraan yang lain, gunakan ganti masukkan nilai X-nya iaitu 2 ke dalam persamaan yang diberi iaitu 2 kuasa 3 tolak 5. Tempat X gantikan dengan 2 tolak 12. Jadi anda akan mendapat nilainya bersamaan dengan negatif 14. Untuk soalan B, kita perlu melukis graf dari jadual nilai yang telah dikira tadi. Jadi menggunakan nilai yang dikira pada bahagian A, tadi X bersamaan dengan negatif 3, Y-nya adalah negatif 24. Manakala untuk X bersamaan dengan 2, Y-nya adalah bersamaan dengan negatif 14. Jadi pada jadual nilai ini, kita akan bina graf. Kita akan lukis graf bagi persamaan Y bersama dengan X kuasa 2 bersama dengan X kuasa 3 tolak 5X tolak 12. Jadi untuk melukiskan graf, perlu dilihat dahulu apakah skala yang diberi. Okey, diberi di sini menggunakan skala 2 cm kepada
1 unit pada paksi X dan 2 cm kepada 2 unit pada paksi Y. Lukis graf. Jadi untuk melukiskan graf, kita perlu mulakan dahulu melukis paksi. Jadi di manakah kedudukannya untuk paksi X dan paksi Y? Jadi paksi X, paksi Y sama ada di tengah ataupun di tepi atau sebelah kanan bergantung kepada nilai X. Jadi untuk melukis paksi Y bergantung kepada nilai X. Jadi didapati di sini nilai X-nya nombor negatif dan nombor positif hampir seimbang. Jadi kita boleh lukiskan paksi Y di tengah-tengah ataupun lebihkan sedikit sebelah kanan di sebelah sini. Ini untuk paksi Y. Manakala untuk melukis paksi X pula, kita lihat pada nilai bagi Y. Jadi di sini nilai Y, negatifnya adalah negatif 24, positifnya adalah 16.7. Jadi hampir seimbang tapi lebih kepada negatif. Jadi kalau di sini kedudukannya oleh kerana banyak negatif, kita letakkan sedikit di atas untuk paksi X. Jadi mulakan lukis. Okay, ini di tengah-tengah, ke kanan sedikit. Yang ni ialah untuk paksi Y. Jadi ini ialah paksi Y. Okay, lukiskan. Kemudian untuk paksi X, okay, kedudukan di sini tengah-tengah. Jadi oleh kerana kita lebihkan bawah, okay, di sini yang sesuai untuk paksi X. Okay, jadi tandakan koordinat. Tandakan dahulu ni untuk paksi X. Skalanya 2 cm. Jadi kertas graf biasanya tebal ini memang 2 cm. Tandakan 2, 2, 2, 2. Sebelah kiri juga sama 2 cm. Oleh kerana 2 cm kepada 1 unit, di tengah-tengah ni kosong. Jadi setiap tandaan ini mula dengan 1, 2, 3, 4 dan 5. Sebelah kiri negatif 1, negatif 2, negatif 3. Untuk paksi Y pula, okay, skala dia 2 cm kepada 1 unit. Tandakan 2 cm. Okay, di bawah juga sama, setiap 2 cm kita tandakan. Okay, kepada 2 cm kepada 5 unit untuk paksi Y. Jadi mulakan dengan di atas 5, kemudian tambah 5 lagi 10, tambah 5 lagi 15. Okay, di bawahnya pula kosong, negatif 5, negatif 10, negatif 15, negatif 20. Jadi seterusnya apabila telah lengkap skalanya, kita mulakan plot graf. Yang pertama, koordinat negatif 3, negatif 24. X negatif 3. Sepanjang garisan ini X negatif 3, Y negatif 24. Okey, berhati-hati untuk negatif 24. Jadi ini bezanya ada 10 kotak. Okay, ada 10 petak, nilainya adalah 5. Jadi setiap satu nilai itu 10 kita bahagikan dengan 5 akan dapat 2. Jadi satu nilai itu untuk 2 petak. 2 petak satu nilai. Untuk mencari 24, okey, 2 yang pertama, ini 21, 22, 23, 24. Jadi ini yang kedudukan yang tepat ialah kedudukan ini. Negatif 24. Yang berikutnya negatif 2, negatif 10. Negatif 2, negatif 10 ini jelas di sini kedudukannya. Negatif 1, 8. Negatif 1, 8 sama juga 2 petak untuk satu nilai. Negatif 6, negatif 7, negatif 8. Okey, di sini negatif 8. Jadi tandakan. Okey, ini ialah negatif 1, negatif 8. Kosong, negatif 12. Kosong, negatif 12. Kosong, negatif 12. Di sini negatif 10, negatif 11, negatif 12. Dipangkahkan di sini. Kemudian 1 negatif 16. 1 negatif 16. Okay, 16 di sini ialah 15. 16 negatif 16 ialah 2 kotak di bawah. 2 petak kecil. Okay, 1 negatif 16. Kemudian 2 negatif 14. 2 negatif 14. Okay, di sini 15. 2 yang di atas ini ialah negatif 14. 3 kosong di sini dan 4 bukan 4, 3.6. 3.6. Okey, bezanya satu ada 10 kotak kecil, jadi setiap satu ni 0.1. Jadi petak yang ke-6. 1 2 3 4 5 6. Petak yang ke-6 ini kemudian 16.7. 16.7.
16.7. Okey, ni 15. 16 ialah petak yang kedua kotak yang di atas ni 16. Lagi kedua ialah 17. 16.7 ialah di sini tengah-tengah. Lebih sedikit di tengah-tengah. Jadi pada negatif pada 3.6. 3.6. Okey, di sini ya. Bawah sedikit. Okey, bawah sedikit. Saya padamkan semula. Kedudukannya yang betul ialah okay, 3.6. Di sini 3.6. Ini ialah 16. Atas ialah 17. Jadi 16.7 kita ambil tengah. Okey, di sini. Jadi apabila telah selesai tandakan titik koordinat, sekarang kita plotkan. Okay, plotkan. Bisa gunakan tangan, pastikan lalu semua titik. Okay, pastikan lalu semua titik yang diplotkan. Okey. Kemudian melengkung ke atas. Kemudian sambung atas lagi. Pastikan lalu semuanya dan sambungkan ke bawah bersilang dengan titik tadi. Jadi inilah grafnya. Jadi daripada graf ini kita akan cari nilai apabila y bersamaan dengan kosong, y-nya berapa? Apabila y bersamaan dengan 10, x-nya berapa? Dan apabila x bersamaan dengan negatif 2.5, y-nya berapa? Nanti kita akan tengok pada graf yang betul sebentar lagi. Sekarang cikgu tunjukkan bagaimana caranya untuk menjawab soalan bahagian D. Lukis satu garis lurus yang sesuai pada graf anda untuk mencari nilai-nilai x dan memuaskan persamaan x kuasa 3 tolak 13x tambah 4 sama dengan 0. Nyatakan nilai-nilai x itu. Jadi sekarang ini untuk mencari persamaan garis lurus yang memuaskan persamaan ini, kita perlu membandingkan persamaan yang asal. Persamaan yang asal ialah, ini dia persamaan yang asal. Jadi kita susun semula kedudukan supaya sama dengan persamaan yang baru ini. Yang mana di sebelah kanan ini y, yang lain x kuasa 3 tolak 5x tolak 12. Kemudian kita hapuskan menggunakan kaedah penghapusan. Yang ini hapuskan, jadikan kosong, jadi perlu ditolak. Jadi yang lain juga perlu ikut tolak. Negatif 5x tolakkan dengan negatif 13x. Negatif 12 ditolakkan dengan positif 4. Bersamaan dengan y, tolak kosong ialah y. Jadi selesaikan, ini ialah tambah. Negatif 5x tambah 13x akan mendapat 8x. Negatif 12 tolak 14, negatif 16 bersamaan dengan y. Jadi persamaan yang perlu dilukiskan ialah y bersamaan dengan 8x tolak 16. Jadi di sini kita perlukan dua titik koordinat untuk membina garis lurus, iaitu x, y. Ganti masukkan apa-apa juga nilai yang mudahnya kita letak x kosong. Kalau x kosong di sini, y-nya 800, y-nya adalah negatif 16. Satu lagi, jika x-nya 1, x1 818, 8 tolak 16, negatif 8. Jadi kita tandakan pada graf ini kosong, negatif 16. Kosong, negatif 16, cikgu gunakan warna yang berbeza. Kosong, negatif 16 ialah di sini. Okay, kemudian satu lagi, 1, negatif 8. 1, negatif 8. Okay, di sini ialah 10. 2 yang di atas ini negatif 9. Lagi 2 yang di atas ialah negatif 8. Jadi menggunakan pembaris, sambungkan dua titik koordinat ini menggunakan pembaris. Jadi cikgu tak ada pembaris, tak boleh gunakan pembaris. Jadi anda dikehendaki menggunakan pembaris. Kemudian nilai x-nya adalah yang memuaskan persamaan, iaitu yang bersilang. Okay, kalau kita sambungkan nilainya, jika ada dua tempat persilangan, maksudnya dua nilainya. Jika ada satu, nilainya adalah satu sahaja. Dan kita bacakan pada faksi x untuk mencari nilai x. Sekarang cikgu akan tunjukkan cara menjawab bahagian C. Untuk bahagian di sini, cari nilai x apabila y bersamaan dengan 10. Jadi pada graf y bersamaan dengan 10, bariskan menggunakan pembaris, sentuhkan pada graf, kemudian bacakan di bawah nilai x di bawah ini. Jadi nilai x-nya adalah, nilai yang diterima ialah di antara 3.3 hingga
3.4. Jawapan dalam julat ini diterima. Okay, kemudian yang kedua, cari nilai Y apabila X bersamaan dengan negatif 2.5. Okay, negatif 2.5 ini ialah negatif 1, negatif 2, negatif 5. Negatif 2.5 ialah di tengah-tengah di antara negatif 2 dan negatif 3. Jadi kita sentuhkan ke graf asal tadi. Kemudian bacakan nilai Y-nya. Bacakan nilai Y-nya. So, jawapan yang diterima ialah di antara negatif 14.0 dan juga negatif 16.0. Jadi, bergantung kepada graf masing-masing. Okay, untuk soalan D pula, tadi kita dah lukis persamaan garis lurus Y bersamaan dengan 8X tolak 16. Dan jawapan untuk X ialah kita cari di mana ia bersilang. So, sebenarnya ada dua titik bersilangan. Satu di sini, nilai X-nya untuk bacakan tengok pada paksi X. Okay, bahagian yang menyentuh persilangan tersebut, baca nilai X. Dan di sini ada satu lagi, okay, baca nilai X di bawah ini. Jadi ada dua nilai X. Nilai X yang diterima ialah yang pertama di antara 3.3 hingga 3.6. Dan satu lagi di antara 0.25 hingga 0.35. Jadi nilainya mungkin berbeza bergantung kepada graf masing-masing. Tetapi perlulah di dalam julat yang dikehendaki. Alhamdulillah selesai video siri pertama untuk teknik menjawab soalan graf fungsi nombor 12 kertas 2 bahagian B. Jumpa lagi dalam video berikutnya. Jangan lupa like dan subscribe.